عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 197 betul tak? Kaedah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal menurut Ahli Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Sebelum 167 kaedah yang ketujuh yang ketujuh ya. Kaedah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal menurut Al-Sunnah wal Jamaah. Sebelum saya sentuh tentang tajuk yang kita nak bincangkan. Kita tengok sekarang ni macam ada trend di kalangan para asatizah kita untuk kita nak buka tembelang lah ya. Tembelang seorang yang dinamakan sebagai Hasan As-Saqqaf ya. Dan dia ni diambil ilmunya oleh salah seorang yang ada jawatan pula tu di Kementerian Dalam Negeri kan. Jadi pada pandangan asatizah kita, mendedahkan tentang guru dia ni satu benda yang perlu, walaupun dia satu umpatan lah kita kata, umpatan yang perlu. Kerana kelancangan mulut Hasan As-Saqqaf ni terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga terhadap imam yang dia nisbahkan diri dia kepada mazhab imam tersebut, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan benda ni bagi orang yang meneliti, yang tahu berbahasa Arab, dan dia teliti kitab yang dita'liq ataupun yang dikritik oleh Hasan As-Saqqaf sendiri, iaitu kitab Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah. Kitab ni ialah kitab karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lah ya. Jadi kita dapat tengoklah dalam ta'liq dia tu ya, perkataan-perkataan kotor dia terhadap terutamanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebab itu para asatizah sunnah kita pakat-pakat dok keluar cerita pasal benda ni ya. Sebab kita merasakan bahawa kita rasa pelik lah sebenarnya yang mula-mulanya, bila mana orang yang menisbahkan diri dia kepada seseorang imam, tetapi dia yang paling galak, kita kata yang paling galak di dalam cerita tentang keburukan imam tu ya. Dan beliau juga seorang yang bermulut lancang ya, dan tidak jelas akidahnya, tetapi bukunya tersebar dengan secara meluas, khususnya kitab buku yang diterjemah oleh murid dia Zamihan Al-Ghari ya, kitab sifat salat, buku lah bukan kitab buku sifat salat Nabi yang sahih. Bila mana saya pun ada juga bagi benda ni pada kawan-kawan dalam WhatsApp dan sebagainya. Mereka tanya sebab mereka beli buku tu. Dia tanya saya, adakah buku ni ada bermasalah? Kan, sebab pengarang dia klaim bahawa kitab tu kitab yang berpandukan kepada mazhab Asy-Syafi'i. Saya kata bab kitab ni saya tak berani komen sebab saya tak pernah baca. Cuma yang saya berani komen ialah bab akidah si penulis. Ya, kita tuan-tuan, benci kita terhadap seseorang ni bukan benci tentang diri dia, kita benci tentang perbuatan dia. Kita tak sanggup nak fitnah dia benda yang dia tak buat.
ataupun benda yang dia tak salah, kita nak kata dia salah, kita tak sanggup. Sebab kita bukannya orang yang nak jadi muflis ke akhirat nanti. Tak pasal-pasal duk bagi pahala kita kat dia, dan tak pasal-pasal semua dosa-dosa dia hempuk atas kepala kita. Kita bukan jenis macam tu. Maka kita menyatakan benda yang betul, benda yang dia cakap dia dalam kitab dia sendiri, ulasan dia sendiri, maka yang ni kita sebut. Dan saya bagi penjelasan kepada sahabat-sahabat di dalam WhatsApp dan sebagainya. Saya kata bab kitab saya tak baca, tetapi saya tahu pasal apa dia tulis kitab tu. Saya kata saya tahu. Salah satu sebabnya saya kata dia nak lawan kitab yang ditulis oleh, ataupun dia nak menandingi kitab yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani. Itu salah satu sebab dia. Tapi saya tahu tentang kesalahan-kesalahan, kebejatan dia, rosaknya akidah dia. Yang tu saya tahu. Dan yang benda tu saya sebarkan, saya ambil balik daripada tulisan-tulisan asatizah kita, Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Salman. Hampa nilai sendiri. Ya, tuan-tuan. Jadi kita dalam bab kita tarjih ataupun bukan tarjih, kita tajrih ataupun kita melukakan ataupun kita nak kepada orang yang kita tak suka, tuan-tuan, setakat tu saja. Kita jangan nak lebih-lebih. Benda yang kita tak tahu, tak tahu. Benda yang kita tahu, kita sampaikan. Benda yang tak pasti, tawakuf, senyap, cukup. Ataupun kita tak setuju, cukup, senyap. Ya, boleh jadi ada benda yang di share tu kita tak setuju. Sebab kita pun tak boleh pasti kesahihan dia. Okey, tawakuf dulu, Ustaz. Aku tahu bahawa aku sebar. Sebab kita tidak mahu menjadi penyambung kepada fitnah. Kita berjuang, kita kata kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan kita gelarkan dia kita sebagai salafiyah. Jadi kita tak nak jadi penyambung kepada lidah-lidah pemfitnah, walaupun daripada kalangan kita sendiri. Ya. Satu benda yang kita kena akui, di dalam mana-mana golongan pun dia ada ghulat, dia panggil. Pelampau. Ghulat. Ya, salafiyah pun ada ghulat dia. Sunnah ni pun ada pengikut-pengikut dia yang melampaui batas. Buat cerita yang tak pasti, sebar benda yang tak pasti, sebar benda yang fitnah. Sebanyak je saya jumpa. Jenis video sekerat-sekerat ni tuan-tuan kena hati-hati bila nak sebar. Kalau boleh tengok bagi full. Dan di kalangan orang yang bertentangan pandangan dengan kita pun ada juga ghulat mereka. Salah seorang yang saya berani sebut dalam ni Abu Syafiq Al-Kadzab. Memang kadzab dia tu. Saya berani tu, memang dia kadzab. Tuan-tuan boleh pergi tengok kat dia punya page dia, tuan-tuan tengok cara dia mengulas tentang sesuatu isu, terutama tentang yang dia gelar sebagai Wahabi. Tuan-tuan tengok macam mana dia ambil video sekerat-sekerat, ya. Kadang-kadang tu video yang tak tahu, tak dalam bahasa Arab dah, bahasa Arab satu hal, tak tahu apa yang dicakapkan, tapi dia berani tuduh. Dia tuduh. Ini kadzab lah, penipu lah. Dan kadzab ni adalah orang yang sengaja berdusta, tuan-tuan. Bila kita beritahu tentang kebenaran, dia buat juga, dia tak minta maaf. Maka kita tahu dia ni memang sengaja berdusta, maka dia pendusta lah. Kadzab, pendusta. Dan mereka ini ada ghulat mereka. Dan bagian kita pun ada ghulat. Jadi kita, tuan-tuan, kalau boleh, ya, kita jadi mu'tadil, orang yang pertengahan, orang yang sederhana. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, nampak juga seolah-olah dengan di kalangan kita dengan orang yang bertentangan dengan kita, macam berebut tokoh, tuan-tuan. Berebut tokoh. Ya, masing-masing klaim bahawa tokoh tertentu berada di dalam aliran dia. Dan benda ni, tuan-tuan, bukannya berlaku sekarang saja. Imam Bukhari pernah diklaim sebagai Syafi'iyah. Ya. Khatib Al-Baghdadi, ya, ini nanti saya akan cerita tentang teori dia ni, ya. Diklaim sebagai Asy'ariyah. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari confirm lah dia diklaim, memanglah mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah tu pada dia.
Cuma kita pula claim bahawa dia salafiyah pada akhir hidup dia. Yang pertama tuan-tuan, sama ada dia as-salafiyah ataupun dia al-asy'ariyah, yang pertama sekali kita kena mengakui bahawa dia ni satu imam yang besar. Jasa dia banyak. Ya, jasa dia banyak terhadap Islam. Pada zaman dia mengalahkan puak-puak Mu'tazilah dengan hujah-hujah dia. Ya, jasa dia besar, dia imam besar. Dia tak bukan setaraf kita lah. Ya. Boleh jadi ada kesalahan dia. Jadi kita minta kepada Allah supaya ampunkan dosa-dosa dia. Tapi jangan dilupakan sumbangan besar dia terhadap Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya tidak ada Abul Hasan Al-Asy'ari pun, maka kita banyak lagi tokoh-tokoh yang kita panuti dia, kita pegang kepada dia sebelum daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Cuma kadang-kadang bila kita baca ni tuan-tuan, kita baca, kita jumpa benda yang kita rasa kalau kita nak cerita, kita nak kata, kita nak mengiyakan orang yang bertentangan dengan kita rasa macam tak patut sangatlah. Sebab kita bila kita baca, kita jumpa yang mengatakan bahawa dia ni memang di pihak kita. Maka pada ketika itu kita ceritalah sikit. Cerita sikitlah. Ya. Antaranya tuan-tuan, bila saya bacalah dalam Siyar A'lamun Nubala, ya, saya baca tentang Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, seorang ulama pada kurun keempat Hijriyah. Dia lahir pada tahun 392 Hijrah. Dia wafat pada tahun 463 Hijrah. Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, bila baca dalam, saya baca dalam kitab ni, ya, dalam 60 biografi ulama salaf. Ya, dia ni satu zaman dengan Ibni Abdul Bar, ya. Cuma Ibni Abdul Bar ni dia lebih tua sikit. Ibni Abdul Bar lahir pada 369 Hijrah. Mati 463 juga. Mati tahun yang sama, tapi lahir Ibni Abdul Bar lahir dulu. Al-Khatib Al-Baghdadi ni tuan-tuan, seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Dan dia banyak mengarang kitab-kitab hadis, banyaklah. Ya, banyak sampai puluh ratus jilid lah. Ya, cuma di dalam ni dia tulis ada 34. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan. Ya. Satu yang menarik yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam Siyar A'lamun Nubala ialah tentang akidah Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Dan Al-Dhahabi dia ambil daripada kata-kata Abdul Aziz bin Ahmad Al-Kattani, sami'a min Al-Khatib syaikhuhu, yang mana mendengar daripada guru dia Al-Khatib Abul Qasim Ubaidillah Al-Azhari fi sanat 12 وكتب عنه شيخ البرقاني وروى عنه وعلق الفقه عنه أبي الطيب الطابري وأبي النصر الصباغ وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله. Kata Al-Dhahabi, Abdul Aziz bin Al-Kattani berkata, ya, pada tahun 412 Hijriah, ia meriwayatkan hadis kepada gurunya yang bernama Abul Qasim Ubaidullah Al-Azhari dan gurunya yang lain Al-Barqani. Juga menulis dan meriwayatkan hadis darinya. Dan dalam ilmu fiqh ia berguru kepada Abu Tayyib At-Tabari dan Abu Nasr As-Sabbagh. Dan dalam akidah ia, iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, ia mengikuti mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi pada pandangan saya bila baca tu, maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi ni boleh jadi dia takwil lah, sebab dia ikut pandangan mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Rupanya di dalam Siyar A'lamun Nubala, ya, jilid yang ke-13 halaman 425. Tadi halaman 422, halaman 425. Al-Dhahabi dia cerita tentang mazhab yang dipegang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang pada pandangan dia sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa dia kata? Saya bagi terjemahan tu tuan-tuan.
Ya. Abu Bakar Al-Khatib kata Az-Zahabi. Abu Bakar Al-Khatib mengatakan, iaitu Khatib Al-Baghdadi mengatakan, adapun masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka riwayat yang sahih daripada ulama salaf adalah menetapkan sifat-sifat tersebut, memahaminya sesuai dengan zahirnya, iaitu zahir makna dia, dan menafikan kaifiyah ataupun cara ataupun kaifiat dan tashbih penyerupaan kepada sesuatu ataupun makhluk. Sifat-sifat itu telah dinafikan oleh segolongan orang, oleh kerananya mereka meniadakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini Al-Khatib Al-Baghdadi kata. Sebagian orang dia menafikan sifat yang Allah tetapkan pada diri dia, sehingga dia dia tolak apa yang Allah beritahu tentang diri dia sendiri. Ya. Dan segolongan yang lain meyakini wujud sifat-sifat itu, namun mereka sampai kepada keyakinan tashbih, ya, iaitu menyerupakan sifat Allah tadi dengan makhluk, ataupun dia meletakkan takyif bagi sifat-sifat Allah itu, meletakkan cara. Contohnya istiwa, dia letakkan cara dia dengan cara sekian-sekian, dengan duduk bersemayam dia tunjuk lagi, sebagaimana yang dibuat oleh Abu Syafiq juga. Dia kata kita takyif sifat Allah, tapi dia sebenarnya yang takyif. Bila mana dia tunjuk cara Allah duduk. Sedangkan kita boleh tanya pada mana-mana yang berpegang kepada akidah salaf, kita lah, mana-mana lah orang, tak payah yang lama, yang baru masuk main mengaji kuliah saya, bila saya cerita Allah istiwa di atas arash, kita boleh pergi tanya dia, hang rasa istiwa Allah tu macam mana? Saya berani confirm dia takkan berani jawab, sebab tak tahu. Hak mengaji lama lagilah, lagilah kita kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tu tak sama dengan makhluk, dan dia Maha mendengar. Ini orang baru yang mengaji akidah salaf juga tidak akan berani jawab, sebab tak tahu. Nak jawab macam mana sebab tak tahu. Benda yang dia ajar kaifiatnya tidak diketahui. Ya. Yang benar adalah mengikuti jalan yang pertengahan antara dua pemahaman itu, dan agama Allah berada di antara orang yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan orang yang tidak memenuhi hak-hak Allah dalam masalah tersebut. Ya, itu masalah dalam sifat Allah ni, pertengahan di antara orang yang lebih-lebih sehingga menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan orang yang tolak terus, ta'til terus, seolah-olah apa yang Allah bagi tahu di dalam Al-Quran tu sia-sia, tak ada makna. Sebab terpaksa pula kita main untuk kita takwil dengan benda lain pula. Macam tu. Ya. Dan perbincangan ni kata Al-Khatib Al-Baghdadi lagi, ya. Perbicaraan mengenai sifat-sifat Allah merupakan cabang dari perbicaraan mengenai zat Allah. Oleh sebab itu pemahaman mengenai sifat-sifat Allah haruslah mengikuti pemahaman mengenai zat dia. Dan jika sudah diketahui bahawa meyakini adanya Allah adalah meyakini adanya tanpa meyakini kaifiat dia, maka dalam meyakini sifat-sifat dia, ya, asma dia juga harus juga kita meyakini adanya zat Allah ataupun adanya sifat-sifat Allah, tanpa meyakini kaifiat ataupun batasan-batasan dia macam mana. Kita yakin Allah tu maha ada, Allah tu wujud, ya, zat dia ada, dan Allah bagi tahu sifat-sifat dia yang tertentu. Ya. Jadi sebagaimana kita meyakini kewujudan Allah, walaupun kita tidak dapat melihat dia, maka sebegitu juga kita meyakini apa yang disebut tentang diri dia, zat dia, sifat dia, apa saja yang disebut berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka kita percaya seadanya. Tak perlu dah takwil, tak perlu apa dah. Percaya apa yang Allah sebut, makna dia maklum, kaifiat dia majhul, tanya tentangnya bid'ah, ya, wasu'alu anhu bid'ah, ya. Al-iman bihi wajib, beriman dengan dia wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Cukuplah. Ya. Dan kata Al-Khatib lagi, ya, apabila kita mengatakan Allah mempunyai tangan, pendengaran dan penglihatan, maka maksud dari kata-kata ini adalah sifat-sifat Allah
Subhanahu wa taala yang telah Dia tentukan untuk dirinya sendiri. Dan kita tak boleh mengatakan bahawa makna tangan adalah kekuasaan dan makna pendengaran dan penglihatan adalah ilmu. Kita juga tidak boleh mengatakan bahawa sifat-sifat yang disebutkan itu adalah anggota tubuh menyerupai tangan yang tangan penglihatan dan pendengaran dan anggota tubuh yang digunakan untuk bekerja macam kita punya anggota tubuh badan kita. Tak boleh juga macam tu, sebab itu dikira sebagai tashbih. Dan kata Al-Khatib lagi, kita harus mengatakan bahawa meyakini sifat-sifat itu adalah wajib kerana wahyu datang seperti itu, dan kita harus menafikan segala penyerupaan terhadap sifat-sifat Allah kerana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kata-kata Al-Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Dan Al-Zahabi menisbahkan dia kepada mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari. Itu sebab saya kata bila kita baca Al-Khatib Al-Baghdadi dengan Abul Hasan Al-Ash'ari ini, dia tak jauh beza, tuan-tuan. Abul Hasan Al-Ash'ari ini dia 260 324 kan. Ha? Al-Khatib 392. Lebih kurang berapa tahun? 70 tahun. Tak jauh sangatlah. Ya, 3, cuma dia hidup dalam kurun yang berbeza lah. Ya, kurun yang berbeza. Ha? Hak ni awal kurun, hak ni hujung kurun. Kemudian Al-Khatib dia banyak hidup pada kurun ke-5 Hijrah, 46 sampai 463 Hijrah. Cuma maksudnya adalah hujah nak mengatakan bahawa Abul Hasan Al-Ash'ari ni, sebagaimana yang kita peganglah, pada akhir hidup dia berubah kepada akidah salaf. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Zahabi terhadap pegangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi ini dengan Abul Hasan Al-Ash'ari lebih kurang dalam 70 tahun saja. Ada hujah, bukan kita kata tak ada hujah langsung. Sebab saya baca juga pandangan Ustaz Nazrul Nasir, ya, dia ulas pasal benda ni. Dia kata tak ada dalam kitab tarikh dan sebagainya. Dia nak mengatakan Abul Hasan Al-Ash'ari pada hujung hidup dia berubah dan sebagainya. Kan? Kalau ada, boleh jadi dia kata benda tu akan disebut di dalam kitab-kitab tarikh. Akan disebut oleh murid-murid Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya, kita baca dua-dua, tuan-tuan. Kita tengok hujah dia dan kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Zahabi di dalam Siyar A'lamul Bala, bila mana dia menceritakan tentang Al-Khatib Al-Baghdadi. Cuma pandangan Al-Zahabi ini tidak disetujui oleh murid dia sendiri, iaitu Ibn Subki. Ya, saya secara adil saya bawa dua-dua. Ya, lepas ni kita nilai, ya. Apa kata Ibn Subki? Ibn Subki tidak setuju dengan perkataan Al-Zahabi, iaitu guru dia, bahawa Al-Khatib dalam masalah sifat-sifat Allah mengikuti mazhab Ahli Sunnah. Ia mengatakan ini adalah mazhab Ahli Hadis qadim, tuan-tuan. Ibn Subki kata hak yang kita nak pegang ni ialah mazhab Ahlul Hadis qadim. Boleh faham, tuan-tuan? Sebelum timbulnya takwilan ini, inilah pegangan mazhab Ahlul Hadis. Siapa yang kata? Ibn Subki. Dia ni siapa? Imam Asy'ariyah. Okey? Kecuali orang yang melakukan, ini adalah mazhab Ahlul Hadis yang lama, yang qadim, yang lama. Kecuali orang yang melakukan bid'ah dengan meyakini tashbih namun menisbahkan kepada sunnah, atau orang yang tidak mengerti mazhab Al-Ash'ari lalu menolaknya berdasarkan prasangka yang ia punyai, dan dua-dua ini adalah salah. Ya, dan dia sebut lagi, Syekh kami Al-Zahabi memberikan komentar setelah mengutip perkataan Al-Kattani, iaitu sesungguhnya Al-Khatib mengikut mazhab Al-Ash'ari, dan Al-Zahabi mengatakan mazhab Al-Khatib dalam masalah sifat-sifat Allah adalah suatu keyakinan yang dilandaskan pada pemahaman terhadap sifat-sifat Allah sebagaimana apa adanya, iaitu tanpa takwil.
Hal ini telah ia terangkan secara tegas dalam beberapa karyanya. Ini kata Az-Zahabi, dia rujuk balik, kata Ibn Suki dia rujuk balik kepada kata-kata Az-Zahabi. Ya. Tapi dia kata memang ini ini ya. Lebih lanjut Ibn Suki mengatakan memang ini adalah mazhab Al-Asy'ari. Namun Az-Zahabi sebagaimana yang lainnya tergelincir pada pemahaman yang kurang tepat kerana ketidaktahuannya tentang mazhab Al-Asy'ari. Perlu diketahui bahawa Al-Imam Al-Asy'ari juga mempunyai pendapat yang lain dalam masalah sifat, iaitu menakwilkannya. Maksudnya pada pandangan Ibn Subki, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ada dua pandangan tentang sifat Allah. Yang pertama, ada sifat-sifat Allah yang tidak ditakwil. Yang kedua, ada juga sifat-sifat Allah yang ditakwil. Dan ini boleh kita baca, boleh kita rujuk dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Siapa nak tengok lebih lanjut boleh buka kitab itulah. Ya. Jadi mazhab Asy'ariyah, kalau yang kita faham sekarang ni takwil semua. Tetapi pandangan Ibn Subki, dia kata dia membenarkan apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Tapi dia kata boleh jadi Imam Az-Zahabi dalam bab ni ada tergelincir sikitlah, sebab Abul Hasan Al-Asy'ari bukan semua dia tak takwil, ada juga yang dia takwil. Itu saja yang dia kata. Cuma Imam Az-Zahabi bila dia menegaskan benda ni, dia bawa perkataan ataupun dia bawa perkabaran daripada perkataan Khatib Al-Baghdadi sendiri, sebagaimana yang telah saya sebutkan. Itu hujah dia kata. Khatib Baghdadi sendiri kata, aku sekian, aku percaya sekian. Boleh faham tuan? Dan mereka menisbahkan pegangan akidah Al-Khatib Al-Baghdadi kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi boleh jadi juga kita katakan bahawa memang berlaku di akhir hidup Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini bahawa dia telah kembali kepada manhaj salaf. Kerana ada di kalangan ulama yang hampir dengan dia ikut. Dan kita kalau kita baca, kita tengok bagaimana ulama si mulut lancang seperti Hasan As-Saqqaf, dia pun cakap benda yang sama tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, cakap benda yang sama, akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tentang sifat apa semua, benda yang sama sebagaimana yang kita faham. Ya, jadi itu yang dapatan sedikitlah. Kita tak nak menenangi mereka. Cuma kalau ada benda yang kita rasa benda tu betul, kita nak share jugalah. Nak share. Ya. Itu tuan-tuan, ya. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi sama juga, dia menjadi rebutan juga sebab dia imam. Ya. Orang ni klaim bahawa dia di pihak Salafiyah, klaim di pihak dia. Asy'ariyah klaim pun di pihak dia. Tapi bagaimana kita nak tahu kedudukan dia sebenar? Baca apa yang dia tulis. Senang je tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu akidah Hasan As-Saqqaf? Baca apa yang dia tulis. Dengar apa yang dia cakap. Tahu. Tak payah dengar daripada mulut orang lain. Baca apa yang dia tulis, dengar apa yang dia kata. Orang duk kata macam-macam kat Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi tak baca pun apa yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang duk kata macam-macam kat Syekh Nasruddin Al-Albani. Cuma ambil daripada tempelan kita kata terjemahan Indonesia saja. Terjemahan pun silap sebahagiannya. Tak baca pun kita. Maka kita tuan-tuan, saya nak kata, ya, kalau boleh kita jangan buat macam tu tuan-tuan. Kita nak tercerih orang ni tuan-tuan, kalau boleh baca apa yang dia kata. Jangan ambil daripada musuh dia ataupun orang yang bersaing dengan dia. Kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kata-kata orang yang bersaing ni tuan-tuan kita lipat
jangan kita sebar. Orang yang bersaing ni tuan-tuan, dia akan kata benda yang tak betul lah, ataupun benda yang dia kadang-kadang dia terlebih dalam berkata-kata. So simpan dua-dua ni, kita ambil orang lain yang lebih mu'tadil, cerita tentang kedua-dua ni, dan kita baca apa yang dia tulis. Itu lebih mu'tadil, lebih adil bagi setiap pihak, sama ada di pihak kita ataupun di pihak orang yang bertentangan dengan kita. Sebab kita bukan nak cari musuh. Ya, tu tuan-tuan, bila kadang-kadang kita tengok perdebatan online tuan-tuan, ya, masing-masing membodoh, menerakakan, dakwah kita tuan-tuan, kalau boleh li'a'la kalimatillah hiyal 'ulya, nak meninggikan kalimah Allah, kita nak seramai-ramai mungkin orang masuk dalam syurga, sebab syurga Allah tu maha luas. Bukan kita nak puak kita saja masuk dalam syurga. Tuan-tuan, syurga Allah tu maha luas. Tak boleh dipenuhi hanya oleh beberapa orang kerat, yang berpegang pada salafiyah. Tak boleh tuan-tuan. Maha luas. Ya, jadi dakwah dengan cara hikmah. Mana perlu berdebat, kita debatlah. Mana yang boleh kita tarik secara baik, kita tarik secara baik. Mana yang kita tengok jahil, tinggalkan. Qalu salama. Fa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila cakap dengan orang jahil, orang-orang jahil cakap, katakan selamat. Jangan duk layan. Itu cara kita. Ya. Jadi kita nampak tuan-tuan, kita punya misi dakwah kita besar, ya, mengajak kepada akidah tauhid yang benar, dan kita mengajak orang kembali kepada meninggikan kalimah Allah, ya, pegang kepada akidah yang benar. Dan kita nak sebagaimana kita percaya benda yang kita pegang ni betul, kita nak orang lain juga percaya. Dan kita nak juga kalau boleh kita bawa sama-sama, kita duduk dalam syurga, ya, menjadi teman, sahabat, yang mana kita dan boleh ziarah menziarahi di antara satu sama lain, ya. Itu tuan-tuan. Kita masuk sikitlah kaedah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal menurut Al-Sunnah. Sifat-sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya ada dua. Yang pertama thubutiyah, dan yang kedua salbiyah. Apa yang dikatakan sebagai sifat thubutiyah? Ya, sifat yang Allah tetapkan pada diri dia sendiri. Ya, sama ada perkataan ini datang melalui Al-Quran ataupun melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Adapun perkataan tentang urusan akidah yang tidak berasal daripada hadis sahih, maka kita tinggalkan. Sebab akidah, urusan akidah perlu datang daripada hadis-hadis yang sahih saja. Ya, sama ada hadis itu bersifat mutawatir ataupun hadis ahad. Ya, timbul kembali sekarang ni orang yang menolak hadis ahad dalam akidah. Oi, bahaya tuan-tuan. Ya, bila banyak bincang ni, mereka kadang-kadang mereka hilang ingatan. Hadis ahad ni tuan-tuan, dia tak sampai pada darjat mutawatir. Satu, mutawatir kita tak usah bincang lah. Dan dia dhanni thubut, kesabitan dia secara dhanni, sangkaan berat bahawa dia tu sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ahad. Sebab itu di dalam pembahagian hadis ahad dipecahkan kepada tiga dari segi kesahihannya. Sahih, hasan, dhaif. Dan dhaif ni pula ada pula bahagian-bahagian dia sehingga kepada taraf maudhu'. Ya. Jadi termasuk di dalam hadis ahad ialah hadis sahih. Termasuklah hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ataupun yang disepakati oleh kedua-duanya.
Jadi orang yang nak menolak hadis ahad, dia terpaksa tolak hadis Bukhari dan Muslim. Sebab dia kata akidah tidak boleh digunakan pakai, hadis ahad tak boleh guna pakai dalam akidah. Cakap ni biar berlapik sikit. Tidakkah mereka yang bercakap ni mengetahui bahawa tergolong di bawah hadis ahad tu ialah hadis sahih? Ya, dan hadis sahih ini ada tingkatan-tingkatan dia pula. Ada 7-8 tingkatan dia. Dan antara yang paling tinggi ialah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka kita nak kata kita nak tolak hadis ahad, maka hang kena tolak hadis Bukhari Muslim. Tunggu sekejap. Okey, kita sambung tuan-tuan. Ya. Jadi ada orang yang tidak percaya ataupun dia tidak mahu menerima pakai hadis-hadis ahad di dalam urusan akidah. Jadi nak harap ke hadis mutawatir. Banyak mana sangat hadis mutawatir yang ada? Itu satu benda yang boleh dipersoalkan. Yang keduanya, bila mana dia menolak hadis ahad, ya, jangan lupa bahawa di bawah pembahagian hadis ahad tu ada hadis-hadis yang makbul, iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Ya, dan ada hadis-hadis yang mardud, yang tertolak, iaitu hadis dhaif dan maudhu'. Dhaif yang ini untuk digunakan dalam urusan akidah, ya. Dhaif tak boleh guna dalam urusan akidah. Ya, maudhu' apatah lagi memang tak boleh guna langsung dalam urusan apa pun. Jadi anda terpaksa tolak hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bila mana anda kata anda tidak mahu menggunakan hadis ahad dalam urusan akidah, dan anda terlepas banyak benda, seksa kubur, banyak benda-benda yang diceritakan dalam hadis ahad, ya, anda terpaksa skip, anda terpaksa terlepas, ataupun anda terpaksa untuk tidak percaya, ya, kerana perkara-perkara ini hanya diceritakan di dalam hadis-hadis ahad, tidak diceritakan di dalam hadis-hadis mutawatir. Ya. Tentang sifat subutiyah tadi, ya. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan.
serta tidak menunjukkan sama sekali ada celah dan kekurangan. Contohnya macam Allah sebut tentang diri dia, tentang hayyah, sifat hidup. Almun, maha berilmu, maha mengetahui. Qudrah, maha berkuasa. Ya, istiwa, kalau dalam bahasa kita kata bersemayam lah. Ya, istiwa lah. Ya, dalam bahasa Melayu kata bersemayam lah. Ya, ataupun nuzul, turun. Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Ya, Allah melihat kepada mereka yang berdoa, kan, untuk Allah kabulkan. Itu ada hadis yang berkaitan dengan perkara tersebut. Wajhun, wajah. Yadun, yadain, tangan ataupun dua tangan. Dua-dua disebut dalam Al-Quran. Ya, dan lain-lain. Dan sifat-sifat Allah tersebut wajib ditetapkan benar-benar sebagai milik Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dia, berdasarkan dalil naqli dan akli. Ya, kita ahli sunnah wal jamaah, naqli mai dulu baru akli. Dan naqli ini kadang-kadang ada benda yang naqli ini dalil naqli, dalil yang berdasarkan kepada nas. Kan, macam saya cerita sebelum ni, ada dalil naqli yang boleh diterima akal, ada dalil naqli yang membingungkan akal. Akal tak boleh fikir, nak fikir awalnya tak sampai, maka kita serah urusan ini kepada Allah lah. Ada benda yang boleh difikirkan oleh akal. Okey, akal pun bagi rasional. Kenapa sekian. Ada dalil naqli yang tidak boleh diterima akal, memeningkan, bukan tidak boleh terima, memeningkan akal. Maka kita terima seadanya, kerana memang tidak sampai pun kepada akal, ya, untuk memikirkan perkara tu. Yang disuruh hanya kita wajib percaya. Ya. Sifat thubutiyah ada dua pula. Yang pertama dzatiyah, yang kedua fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah, seperti sifat hidup, sifat berbicara, sifat maha mengetahui, sifat maha berkuasa, sifat maha berkeinginan, sami', sifat maha mendengar, basar, maha melihat, penglihatan, izzah, mulia, kemuliaan, hikmah, kebijaksanaan, ya, dan lain-lain sifat. Dan yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat khabariyah, seperti wajah. Wajah Allah sentiasa ada pada Allah. Yadain, dua tangan Allah sentiasa ada pada Allah. Dan ainain, dua mata Allah, ya, sentiasa ada pada Allah. Tanpa kita takwil, tanpa kita ta'til, kita menolak, tanpa kita takyif, kita mengadakan kaifiat dia, ataupun tanpa kita tasbih dengan mana-mana orang, mana-mana makhluk pun. Benda itu sentiasa ada pada Allah. Yang keduanya sifat fi'aliyah adalah sifat yang terikat dengan masyiah, sifat yang terikat dengan kehendak Allah. Seperti istiwa, bersemayam, istiwa 'alal 'arsy, ya, beristiwa di atas 'arsy. Nuzul, sifat nuzul, turun ni, ya, berkehendak kepada masyiah, kehendak Allah. Ya, ataupun datang pada hari kiamat, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, dan datanglah Tuhanmu, dan pada ketika itu malaikat berada di dalam keadaan berbaris-baris. Nak cerita pada keadaan hari kiamat. Bagaimana datang Allah, wallahu alam bisawab. Cuma bila Allah kata itu, dia buat benda tu, takkan kita nak kata Allah buat benda lain. Takkan Allah buat benda ni. Ta'til. Ya. Satu sifat yang kita sabitkan kepada Allah boleh jadi sifat dzatiyah fi'liyah. Dua-dua pun ada pada zat Allah. Ditinjau dari dua segi, yaitu asal dan perbuatannya. Seperti sifat kalam, berbicara. Apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya adalah sifat dzatiyah Allah. Kerana Allah senantiasa dan selamanya disifati dengan sifat berbicara. Tetapi jika ditinjau dari segi fi'liyah juga,
ya, sifat kalam ni berkehendak ataupun dia memerlukan dia berkehendak kepada masyiah. Masyiah Allah, kehendak Allah. Ya. Sifat fi'aliyah yang berkehendak kepada masyiah, kehendak Allah. Dan berbicara, dan Allah berbicara apa sahaja yang dikehendaki, dan jika dia mengkehendaki, sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Dan sesungguhnya urusan Allah ni, bila dia nakkan sesuatu maka dia kata kun, jadilah, maka jadilah benda tu. Ya, dan kun ini adalah sifat kalam Allah. Dan kalam ini berlaku bila mana dia nak benda tu berlaku. Boleh faham kan? Walaupun sifat kalam tu adalah milik Allah, zatiyah, tetapi sifat kalam ini juga fi'liyah Allah. Dan dia boleh cakap bila dia nak. Ya. Apa saja yang dia nak. Ya. Dia boleh berkata apa saja yang dia nak. Ya. Dan setiap sifat Allah yang terikat dengan masyiah, kehendaknya adalah mengikut hikmahnya. Dan hikmah ini terkadang dapat kita tahu, tetapi terkadang tidak mampu kita fahami. Namun kita benar-benar yakin bahawa Allah Azza wa Jal tidak menghendaki sesuatu, melainkan apa yang dikehendakinya itu sesuai dengan hikmahnya. Ya, sebagaimana firman Allah yang disyaratkan melalui firman-Nya, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Ya, tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dengan kehendak Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu yang pertama, sifat thubutiyah. Ya, thubutiyah ni sabit dengan Allah, apa yang disifatkan pada diri dia, dan dia merupakan sifat kesempurnaan, ya, kamaliyah. Walaupun apa yang Allah sifatkan pada diri dia itu nampak macam sama makhluk, tetapi pada hakikatnya tak sama, sebab sifat Allah adalah sifat yang sempurna, sedangkan sifat yang makhluk merupakan sifat yang lemah. Ya, yadun, tangan, mata, wajhun, ya, maha mendengar Allah dengan mendengar makhluk, nampak macam sama tetapi tak sama. Kerana mendengar Allah sempurna, mendengar makhluk tak sempurna. Itu maksud dia. Ya. Yang kedua ialah sifat salbiyah. Adalah setiap sifat yang dinafikan ataupun ditolak oleh Allah bagi dirinya melalui Al-Quran ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh sifat ini adalah sifat kekurangan yang tercela bagi Allah. Contohnya mati. Maha suci Allah daripada sifat mati. Sebab Allah sebut hayyun la yamut. Ya, dia hidup dan tidak mati. Huwa hayyun la yamut. Dia hidup dan dia tak mati. Ya. Naum, tidur. Tidur juga mustahil bagi Allah, sebab tidur ni satu sifat yang lemah. Kita ni tuan-tuan, makhluk. Kita kenapa kita nak tidur? Sebab kita letih kan? Ya? Jadi letih itu satu sifat kekurangan. Dan sifat kekurangan ini memerlukan kepada tidur. Dan mustahil bagi Allah letih sehingga memerlukan kepada tidur. Ini kita pakai akli sikitlah. Kita pakai akli, dari akal sikit, ya. Jahlun, bodoh. Mustahil bagi Allah bodoh, sebab Allah mensifatkan diri dia dengan Al-Hakim, Maha bijaksana, Maha. Mustahil bagi Allah mempunyai sifat bodoh. Ya, kerana sifat bodoh hanya dimiliki oleh makhluk. Ya. Nisyan, lupa. Mustahil bagi Allah lupa. Walaupun satu saat benda ataupun sekecil zarah pun, benda yang dilakukan oleh hamba-hamba dia akan diperlihatkan. Mustahil bagi Allah untuk lupa nak tulis. Baik ke buruk ke, dosa ke pahala, mustahil bagi Allah untuk melupakan perbuatan hamba-hamba dia. Ya. Ajzun, lemah. Ya. Ta'ab, lelah, letih.
dan sifat-sifat tersebut wajib dinafikan, wajib ditolak bagi Allah Azza wa Jal. Wajib dinafikan dari Allah Azza wa Jal berdasarkan keterangan di atas, dengan disertakan penetapan sifat yang sebaliknya secara sempurna. Contohnya menafikan maut, maka kita tetapkan bagi Allah dengan sifat Al-Hayyu, Maha hidup. Ya. Kita nafikan bagi Allah tidur, maka kita menetapkan juga bagi Allah sifat Maha hidup secara sempurna. Menafikan bagi Allah kebodohan, al-jahlu, maka kita tetapkan bagi Allah sifat dia yang maha sempurna, iaitu Al-Hakim, Al-Alim, maha mengetahui, Al-Hakim, maha bijaksana. Ya, maka itulah kedua kaedah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah menurut Al-Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukuplah tuan-tuan untuk hari ini, insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalam apa yang disampaikan, ya. Mana yang baik itu datang dari Allah, yang lemah itu lemah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.